بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-48. Dalam sesi-sesi lalu, kita telah banyak mempelajari mengenai konsep dan juga peraturan tata bahasa ataupun nahu ataupun grammar bahasa Arab Al-Quran ini. Jadi daripada sesi ini dan beberapa sesi akan datang, saya bercadang untuk membuat aplikasi mengenai konsep dan peraturan tersebut ke atas surah-surah. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah dan juga 4 kul, iaitu surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga Al-Kafirun. Apa yang saya bercadang untuk laksanakan adalah kita perlu cerakinkan ayat-ayat kepada perkataan-perkataan. Untuk kita kenal dalam setiap ayat itu ada berapa perkataan. Selepas itu kita akan kenali jenis perkataan, iaitu sama ada di isim, fi'il ataupun harfun. Lepas seterusnya kita akan melihat kepada fungsi. Fungsi ni ada guide kita pada saya lah. Ya, saya akan menggunakan i'rab. I'rab tu sebab dia setiap fungsi tu dia akan mempunyai i'rab tersendiri. Selepas tu yang paling penting pada saya, kita perlu mencari akar kata, iaitu pada saya pernah sebutkan dalam Al-Quran ini kita mempunyai 77,400 perkataan. Jadi untuk menghafal semua perkataan tu adalah agak sukar dalam 6,236 ayat. Jadi memang banyak. Jadi memang sukar kalau nak menghafal. Jadi kalau boleh kita mencari akar kata, sebab dalam Al-Quran ini dikatakan kata akar adalah sekitar 2,000. Jadi dengan mencari akar kata kita dapat mengecilkan perkataan yang perlu kita hafal. Jadi itu akan memudahkan apabila kita mendengar ayat-ayat, kita akan ada some key perkataan yang kita faham. Ya, lepas tu kita juga pertamanya dari segi jenis perkataan, seperti ingat lagi saya kata dalam bahasa Arab ni dia mempunyai 3 parts of speech, berbanding dengan bahasa Inggeris dia ada 8 parts of speech. Ini dalam sesi pertama dahulu mula-mula dulu saya sebut mengenai ini. Dalam 3 jenis perkataan ni iaitu isim, fi'il dan harfun. Dan ingat lagi bagaimana nak mencari isim, nak mengenal isim? Saya harap boleh ingatlah, ya. Ni chart yang menunjukkan ni dari sesi pertama saya pick up balik bagaimana nak mengenal isim. Itu dia ada 6. Iaitu pertama sama ada berbaris tanwin atau baris 2, ataupun ada alif lam, ataupun dia berbaris bawah atau majrul, ataupun dia selepas harfu jar. Harfu jar ada 12 kan. Min ila an ala fi wa kabili hatta taruba. Selepas kata-kata ni memang isim selalunya mengikutnya. Lepas tu 3 huruf mati tengah. Itu pun juga ada isim. Dan satu perkataan yang menunjukkan milik ataupun mudhaf. Saya harap ingat lagi lah ni, ya. Lepas tu kita lihat mengenai bagaimana nak mengenal apa tu fi'il. Fi'il ni susah sikit sebab dia ada fi'il madi, fi'il mudhari'. Ini kita dah buat dulu dalam banyak sesi, ya. So fi'il apa tu, umpamanya kalau untuk fi'il madi kita lihat apa tu dia 3 huruf, dia ada 3 huruf dan juga ada tambahan. Ada tambahan 4 huruf, 5 huruf dan 6 hurufnya. Ni tu yang jadi ada form di sini, ya, kalau kita lihat dahulu. Ni kalau 3 huruf, apa tu kita nak tahu bagaimana dia mengikut pelaku. Dia ada apa tu damir, ada 14, ya. So kalau kita lihat apa tu dia ada belakang ni, setiap perkataan fi'il madi tu di belakangnya menunjukkan siapa pelaku dia tu. Ini adalah tambahan-tambahan ni. Alif menunjukkan huma, waw alif menunjukkan hum, dan ta mati adalah untuk wanita, hia kan. Saya selalu sebut ni juga masa example yang saya buat. Dan huma untuk wanita, ta alif. Dan nun untuk hunna. Dan ta atas anta. Dan tuma tumti tuma tuna. Ni diikut ni lah belakang ujung ni
kan. Dan tu untuk ana dan na untuk nahnu. Dan lepas tu untuk fi'il mudhari' saya kata dia adalah bila ada tambahan ni ta, ada nun, ada ya, ta, alif. Dia ada sama ada ya ataupun ada ta, ada alif dan nun. Jadi kalau nak ingatkan tu senanglah, ada ni ta, ada ni perkataan yang awalnya sama ada satu daripada huruf tersebut adalah fi'il mudhari'. Lepas tu dia belakang ni pun juga adalah menunjukkan apa tu pelakunya. Lepas tu fi'il amal. Fi'il amal dia adalah selalunya didahului alif untuk yang basic. Tapi ada juga yang kalau kita lihat di sini yang ada tambahan-tambahan ni dia dah tidak kecuali ada beberapa di sini yang dimulai dengan alif. Jadi ada juga beberapa yang tidak dimulai alif. Ni kita dah buat dulu dalam sesi-sesi yang lalu. Lepas tu kita ada juga fi'il majhul. Ni penting juga fi'il majhul sebab bila kita buat fungsi ayat, bila ada majhul dia jadi naib fa'il. Bukan fa'il pelaku dia tapi naib fa'il. Jadi saya harap ini masih boleh diingati. Kalau tidak kena ulang baliklah, lihat boleh sesi-sesi yang telah kita buat dahulu. Lepas tu kita lihat kepada harfun. Harfun ni saya selalu kata dia adalah perkataan yang pendek-pendek, yang mudah. Dia tak ada bertukar-tukar, dia senang, dia mabni. Jadi kalau tu kita lihat dia hanyalah perkataan-perkataan. Jadi perkataan-perkataan ni kena hafal lah kalau boleh. Ya. So ni telah pun kita buat dalam sesi ke-9, 10 dan juga sesi 21 berbagai jenis harfun dahulu. Ya. Jadi ni mudah, perkataan-perkataan saja. Dia statik tetapi dari makna boleh berbagai-bagai, dia dynamic. Lepas tu isim mabni. Ni saya ingin share juga. Isim mabni ni damir. Damir ni juga dia adalah tak bertukar-tukar. Dia ada 14 pelaku. Ni adalah perkataan-perkataan damir. Ya. Dan selepas tu kita ada juga isim isyarah. Zalika, zanika ni semua ulaika. Ya. Ni untuk mu'anas, tilka, tanika ni semua. Lepas tu kita ada isim mausul, allazi, allazina kan, allati, untuk apa tu isim mausul. Jadi kita juga ada zaraf zaman, apa tu kalau kita lihat, ini juga perkataan-perkataan indah, baina, ma'a. Saya dah cakap dulu perkataan ni, eloklah kita hafal saja perkataan ni. Begitu juga dengan zaraf zaman ni. So jadi ini adalah perkataan-perkataan isim mabni. Jadi ni kalau kita hafal ni dah mudah juga sebab dalam Al-Quran perkataan-perkataan ni pun banyak. Memang masa kita tengok example pun banyak kan kita jumpa. Kita juga telah banyak melihat mengenai jenis isim dan alamat i'rabnya. Ini kita lihat daripada sesi 22 hingga sesi 47 sebenarnya. Memang banyak ya. So ni saya ringkaskan dalam satu chart ni. Mengikut apa tu saya kata fungsi perkataan-perkataan ni adalah bergantung kepada i'rabnya. Jadi kita tu lebih kenal, lebih mudah nak mengenal. Umpamanya isim marfu' yang apa tu baris rafa'ah, selalunya rafa' ya. So dia adalah jenisnya isim marfu', mubtada', kabar ina dan saudara-saudaranya, isim kana dan saudara-saudaranya, dan fa'il dan juga naib fa'il. Ini semua i'rabnya adalah marfu'. So bila kita nak tahu fungsi, kita tengok perkataan-perkataan yang berbentuk marfu', dia sama ada satu daripada perkataan ini. Lepas tu kalau mansub ataupun baris nasbin ataupun atas, kita tengok ni ada isim mansub, ini maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, maf'ulun fi, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun ma'ah, hal, tamyiz, munada, isim ina dan saudara-saudaranya, dan kabar kana dan saudara-saudaranya, isim la nafi lil jins dan mustasna. Ini semua mansub. Jadi kita lihat kalau perkataan-perkataan mansub dia akan berfungsi satu daripada jenis ini ataupun kadang-kadang lebih daripada satu. Lepas tu kita lihat kalau berfungsi majrul, ber-i'rab majrul, dia adalah sama ada isim majrul atau mudhaf ilaih je. Dia dua je ya. Dan lagi satu yang unik kita lihat ni tawabi' ni, dia mengikut, iaitu kalau dia kalau sifatnya itu sifat atau na'at, maktuf, badal dan taukid. Itu dia menjelaskan perkataan yang dijelaskan tu dia akan ikut i'rab tu. Kalau marfu' dia pun akan marfu'. Kalau mansub dia akan mansub. Kalau perkataan yang dijelaskan yang majrul dia akan usul ber-i'rab majrul. Jadi ini adalah dalam satu chart ni meringkaskan untuk memudahkan kita bila kita melihat kepada ayat-ayat, kita tengok perkataan ni dia baris atas ke, baris bawah ke, baris hadapan ke untuk mengenal fungsi dia. Sekarang kita lihat praktikal surah Al-Fatihah.
Ayat pertama surah Al-Fatihah ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu bi, ismi satu, and then Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ni. Kalau kita pecahkan dia 5. Bi ni seperti yang telah kita buat dahulu. Bi adalah harfu jar kan. Ingat lagi ni apa tu perkataan-perkataan harfu jar 12, dia sangatlah penting. Ni perkataan-perkataan harfu jar, min, ila, an, ala, fi, wa, kabili, hatta, taruba. Ni kita ada B di sini. So B ni adalah satu daripada harfu jar kita. Jadi harfu jar ni adalah apa? Dia berbaris bawah dan dia juga akan membaris bawahkan isim selepasnya. Selepas perkataan B ni, kita lihat kita ada mempunyai isim baris bawah, ismi ni. Tambah nama, selalu ismi, nama kan. So, dia adalah lepas harfu jar, mestilah isim yang berikutnya mestilah berbaris bawah. Selepas perkataan ismi ni, kita dah ismillahi ni. Jadi nama Allah kan. Jadi di sini Allahi ni kita tengok dia adalah berbaris bawah. Baris bawah maknanya dia adalah mudhaf ilaih, itu menunjukkan kepunyaan nama Allah di sini. So, ismi ni adalah mudhaf. So, mudhaf ilaih. Lepas tu diikuti oleh Ar-Rahmani ni. Ini juga adalah kita tengok dia di baris bawah juga. Tapi di sini kita tak boleh nak kata dia adalah mudhaf ilaih. Sebab apa tu mudhaf kita dah buat. Masa kita buat mudhaf tu. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Allah ni ada alif lam kan. Dan dia tak boleh ada tanwin. Jadi di sini dia tak boleh jadi apa tu mudhaf ilaih. Sebab baris majrur ada 2 je. Selepas harfu jar ataupun dia mudhaf ilaih. Jadi Ar-Rahmani ni adalah sama ada at-tawabi'. Jadi kita lihat dia adalah lebih berbentuk sifat ataupun na'at. Sebab dia describe, dia menjelaskan sifat Allah ni. Jadi Ar-Rahman yang maha pemurah. Jadi baris bawah. Itu juga Ar-Rahimi ni. Jadi dia juga adalah merupakan satu lagi sifat Allah dia. Dia juga baris bawah diikut ni. Jadi man'ut dia adalah kedua-dua untuk sifat ni adalah Allahi ni. Allahi, Ar-Rahmani sifat pertama, Ar-Rahimi sifat yang kedua. Ini adalah dari segi fungsi perkataan ni. Lepas tu kalau kita lihat dari root word, kalau kita lihat untuk ismi ni ismun lah selalu kan. Tapi Ar-Rahmani ni adalah Rahimah. Ni apa tu kita dah buat dulu dalam sesi 18 bila saya buat mengenai macam mana cara nak cari akar kata. Saya juga menggunakan praktikal surah Al-Fatihah. Jadi kita dah buat ni Rahimah ni. Dan kalau kita nak lihat tasrif keseluruhannya, kita boleh lihat di bilangan 566 jilid 4 buku saya ya. Dia akan menyenaraikan di situ. Begitu juga dengan Rahim ni adalah Rahuma. Root word dia Rahuma, dia juga di perkataan 567 tersenarai di situ dalam jilid 4 ya. Jadi kalau lihat ni perkataan ni adalah merah-merah. Teknik saya adalah semua perkataan yang pertama kali saya jumpa dalam praktikal saya dalam surah juzuk 3 bab 3A dan 3B. 3A semua sekali juzuk amal lah. And then 3B adalah surah-surah pilihan, iaitu surah Yasin dan 12 surah lain lagi ya. Jadi di sini saya merah-merahkan semua perkataan-perkataan untuk membina vocabulary kita. Sebab saya kata vocabulary adalah penting ataupun perbincangan kata supaya itu yang akan membantu kita untuk memahami perkataan-perkataan. Jadi saya telah dapat dalam jilid daripada 2 bab tersebut, saya telah dapat sebanyak lebih kurang 1,600 perkataan. Jadi insyaAllah di akhir sesi ini kita akan share mengenai 300 atau 400 top perkataan yang paling kerap yang kita akan jumpa. Jadi ini adalah perkataan yang merah-merah. Selepas tu kita lihat perkataan tak merahkan lagi bila jumpa kedua kalinya. Jadi kita akan lihat dalam jilid 3A, 3B tu semakin lama semakin kurang merah ni. Merah ni lebat di depan saja. So di belakang tu makin lama makin kurang. Itu menunjukkan banyak perkataan-perkataan dalam Al-Quran ni sebenarnya diulang-ulang ya. Ayat kedua kita ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kalau kita lihat kita mempunyai 5 perkataan. Iaitu Alhamdu 1, Li 1, Allahi 1, Rabbi 1, Al-Alamina 1. Kalau kita lihat Alhamdu ni, dia lah itu makna segala puji. So kita tengok dia adalah sebab dia ada alif lam, dia adalah isim makrifah kamariyah. Dan dia adalah baris marfu. Kalau dia baris marfu maknanya dia di sini adalah mubtada di sini ya.
And then kita tengok li adalah harfu jar, and then Allahi adalah isim ma'rifah samsiah majrur. So lillahi ni kita ada mubtada, jadi lillahi ni adalah khabar, dia adalah syibu jumlah. Lepas tu kita ada perkataan Rabbi. Rabbi ni kita tengok maknanya Tuhan kan. Lepas tu kalau Rabbi dia baris bawah. So kita tengok dia adalah selain pada dia isim majrul, kenapa dia baris bawah? Kerana dia adalah badal di sini. Badal kepada Allahi ni. Allahi ni kita tengok dia baris bawah, jadi Rabbi pun baris bawah. Dan selain daripada tu kita tengok Rabbil Alamin. Al-alamina, Rabbil alamina ni adalah mudhaf ilaih. Jadi kita lihat al-alamina juga isim makrifah kamar yang majrur, dia juga jamak muzakkar salim. Jadi kalau bila jamak muzakkar salim, jadi selalu mudhaf ilaih dia kena baris bawah kan, mesti baris kasrah. So kalau kita lihat sini dia adalah kasrah dengan ya ni sebab dia jamak muzakkar salim. Ini kita dah buat juga sesi 1 dahulu. Makna di sini segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat kita yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ni tidak mempunyai banyak perkataan lah, hanya 2 saja. Ya. Ar-Rahman 1, Ar-Rahimi 1. Ar-Rahman ni adalah kita tengok dia adalah isim makrifah samsiah majrur juga. And then dia ada kita dah buat perkataan ni sebelum ni, root word dia Rahimah tadi kan. Tapi di sini dia berfungsi sebagai naat ataupun sifat kepada Allah tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi kan Allah Rabbil Alamin. Tuhan seluruh sekalian alam. Tu sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ini adalah sifat yang kedua. Ar-Rahimi ni juga adalah kita lihat dia juga adalah naat. Sebab dia baris bawah sama Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ni. Juga semua baris bawah sama dengan Allahi tadi. Ini adalah sifat yang ketiga ataupun naat yang ketiga. Ya. Ni kalau kita lihat maknanya pun yang maha pemurah, yang maha mengasihani. Itu sifat-sifat Allah. Ya. Dan kalau kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang seterusnya Maliki Yaumiddin. Maliki ni juga adalah baris bawah kerana dia juga adalah naat, iaitu sifat yang keempat untuk Allah ni. Yang menguasai. Menguasai apa? Hari. Maliki Yaumi. Ni juga kita tengok dia adalah baris bawah kerana dia adalah mudhaf ilaih. Jadi di sini Maliki ni adalah juga selain daripada naat, dia juga adalah mudhaf, dan Yaumi adalah mudhaf ilaih. Yang menguasai pemerintahan ataupun hari. So hari apa? Hari pembalasan, Yaumiddin. Di sini kita tengok dia juga adalah mudhaf ilaih. Sebab ad-dini ni juga adalah baris bawah. Dia juga adalah isim makrifah samsiah majrur juga. Dia mudhaf ilaih, jadi dia juga adalah baris bawah. So yang menguasai pemerintahan ataupun hari pembalasan. Ayat kelima kita ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat di sini kita mempunyai 5 perkataan ya. So iyyaka 1, na'budu 1, wa 1, iyyaka 1, nasta'inu. So iyyaka ni kita dah pun buat ni masa sesi yang ke-11 dahulu. Iaitu dia adalah merupakan dhamir munfasil mansub. Dia adalah untuk anta di sini sebab ada ka ni kan. Dhamir ka di sini. Jadi di sini dia juga berfungsi sebagai maf'ulun bihi muqaddam sebab dia dahulu daripada fi'il. Fi'il kita tengok na'budu ni iaitu fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Dia adalah dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya nahnu. Sebab kita tengok ada nun ni, jadi dia nahnu ya. Jadi dia dikemudiankan, jadi itu yang fa'il datang kemudian. Jadi itu iyyaka ni maf'ulun bihi muqaddam yang dahulu didahulukan sebab dia nak menunjukkan penekanan ataupun penegasan ya, iyyaka iaitu pasal makna dia pun hanya engkau kami sembah. Engkau tu Allah kan, ka ni adalah Allah. Dan wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Iyyaka lagi sekali sama iaitu dhamir mufasil mansub anta, dia juga maf'ulun bihi muqaddam. Dan nasta'inu ni lagi satu fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah juga. Dan kalau kita lihat dia juga adalah dalamnya tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya nahnu juga di sini. Jadi kalau kita lihat dia sebab ada waw ataf, so maknanya dia ni juga maktuf ya. So maktuf dia iyyaka na'budu, ni maktuf alaihi, dan maktuf dia adalah iyyaka nasta'inu. Jadi dia punya pattern kalau kita tengok kan, kita dah belajar maktuf alaihi, dia punya pattern mesti sama kan.
Tu dari segi fungsi perkataan. Dari segi root word atau akar kata, nak budu ni, kalau kita tengok, kalau kita tanggalkan, kita dah buat juga ni dalam sesi 18 yang masa kita mencari akar kata. So kita tanggalkan tambahan imbuhan nun ni. Jadi kita ada abada. Root word kita abada. Jadi untuk nak lihat tasrif, lihat 700 bilangan 771 dalam jilid 4 buku saya ya. Lepas tu kalau kita lihat untuk nasta'inu, dia serupa juga, ini juga kita dah buat. Jadi root word dia adalah ista'ana. Anda boleh lihat dari bilangan 118 jilid 4. Jadi di sini maknanya hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami mohon pertolongan. Nasta'inu maknanya ista'ana ni mohon pertolongan. Ayat kita yang ke-6 ialah ihdinas siratal mustaqimah. Di sini kalau kita lihat, kita mempunyai 4 perkataan. Kalau kita lihat, apa tu ihdi 1, na 1, as-sirata 1, al-mustaqimah 1. Ihdi ni adalah fi'il amar mabni dengan hazaf huruf illah di sini ya. And then kita lihat dia dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta. And then na ni adalah damir nahnu, dia adalah maf'ulun bihi. Dan kalau tengok as-sirata ni pun juga adalah dia isim makrifah samsiah mansub sebab ada alif lam dan juga baris atas kan. Dia juga berfungsi sebagai maf'ulun bihi sani di sini yang kedua iaitu ya. Lepas apa tu maf'ulun bihi pertama na, dan kita ada as-sirata maf'ulun bihi yang kedua. Dan kita tengok as-sirata mustaqimah ni. Apa tu dua-dua ni adalah baris atas. Jadi kalau kenapa baris atas? Kerana kita lihat al-mustaqimah ni adalah juga merupakan naat ataupun sifat kepada as-sirata ni. Jadi dua-dua adalah baris atas ataupun mansub. Jadi kita tengok di sini jalan yang lurus kan. Dan kalau kita lihat dari segi apa tu root word, ihdi ni root word dia adalah hada. Iaitu daripada fi'il madi huwa ya, selalunya kita dah belajar juga ni bila kita buat fi'il. Dan untuk mustaqimah ni adalah dia adalah isim fa'il, root word dia adalah istaqamah. Ni boleh lihat pada bilangan 123 dalam jilid 4. Hada ni boleh lihat pada bilangan 1070 dalam jilid yang sama ya. So maknanya di sini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sekarang kita lihat ayat yang habisan iaitu ayat yang ke-7. Kita lihat kita di sini kita mempunyai 12 perkataan. So kita tengok sini disirata 1, al-lazina 1, an'amta 1, alai 1, him 1. Dan ghairi 1, al-maghdubi 1, alai 1, him 1, wa 1, la 1, ad-dhalin 1. Jadi kita ada 12 di sini. So kalau kita lihat dari pecahan ni, sirata ni ialah jenis perkataan, ialah isim mansub. Dia juga adalah badal. Sebab tadi kita ada sirata tadi kan. Jadi dia ada badal kepada sirata tadi. Dan ada juga sirata lazi, jalan orang-orang yang. Jadi dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih juga di sini. Dan kalau kita lihat an'amta ni, dia adalah fi'il madhi mabni dengan sukun. Root word dia adalah an'ama ya, apa tu. Dan kalau dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan ta atas fathah takdirnya anta fi mahli rafi'in. Ya, so kalau kita lihat maknanya engkau telah kurniakan nikmat ni ya. So jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat. Dan alai atau ada harfu jar, and then him adalah damir hum. Jadi dua ni alaihim adalah jar majrur ya. Dan maknanya di sini jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Nah, seterusnya kita tengok ghairi. Ghairi ni adalah dia isim majrur juga, dia adalah juga merupakan mudhaf juga. Ghairil maghdubi ni. So dia adalah apa tu mudhaf ilaih di sini. Dia adalah majrur di sini ya. So bukan yang engkau telah murkai, bukan jalan orang yang telah engkau murkai kan. Lepas tu alaihim, alai ni adalah harfu jar, and then him adalah damir hum. Dia adalah jar majrur. And then wa ni adalah harfun ataf. Dan la adalah harfun nafi kita, dan ad-dhalin adalah isim makrifah samsiah majrur. Dia juga merupakan sebab kita ada ataf, jadi dia adalah maktuf di sini. Sebab di sini ghairil maghdu, dia bukan yang engkau telah murkai. Di sini la dhalin, bukan orang yang sesat. Jadi sini kita tengok apa tu maktuf sini dhalin, dia adalah majrur.
isim sasa majrur ya, sebab majrur dengan ya ni. Dan kita lihat apa tu dia adalah maktuf, dia adalah ni al-maghdubi, dia juga adalah baris majrur di sini. Dan makna di sini bukan yang engkau telah murkai kepada mereka dan bukan orang yang sesat. Kita berpindah pula kepada surah An-Nas. Ayat pertama ni, Qul a'udzu birabbin nas ni, kalau kita lihat dia mempunyai 5 perkataan. Kita lihat dia adalah apa tu perkataan kul, dan a'udzu, dan bi, dan rabbi, an-nasi. Kalau kita pecah-pecahkan dia ya. So kalau kita tengok perkataan pertama kul, kul ni adalah sebenarnya dia adalah kata fi'il amar mabni dengan sukun. Root word dia adalah qala. Qala maknanya selalu berkata kan. Ni kita dah buat juga dulu masa kita buat fi'il So kalau kul tu katakanlah lah sebab dia fi'il amar kan. Jadi dalam dia juga tersembunyi fa'il dhamir mustatir takdirnya anta di sini ya. So maknanya katakanlah, dan wahai Muhammad lah, sebab Allah Nabi Muhammad kan. Dan lepas tu dia selepasnya kita terdapat a'udzu, satu lagi perkataan fi'il juga, dia juga fi'il ni fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah di sini. Root dia adalah aza, dia maknanya aku berlindung. Apa tu dia dalamnya fa'il dhamir mustatir takdirnya ana, sebab di sini ada alif kan, a'u. So ana. Lepas tu selepasnya diikuti oleh bi harfu jar, and then rabbi. Rabbi ni adalah maknanya Tuhan kan. Dia adalah selepas harfu jar dia majrur lah, jadi dia isim majrur. Dia juga ni sebenarnya berabbin nas, Tuhan manusia. Kalau kita tengok maknanya di sini kan, an-nasi ni manusia. So dia kalau kita tengok ni dia adalah mudhaf ilai. Rabbis nas, Tuhan manusia kan. Jadi dia sebab itu dia adalah majrur di sini. Isim ma'rifah samsiah majrur dan juga isim fa'il. Lepas tu dia ada root word dia anisa, kalau kita tengok kata akar dia. Ni adalah apa tu, dia juga seperti saya kata tadi, dia mudhaf ilai di sini. Ayat yang kedua ni kita lihat dia adalah terdiri dari 2 perkataan sahaja kalau kita pecahkan dia ya. So di sini kita ada perkataan maliki satu, an-nasi satu. So maliki ni kalau kita tengok dia adalah isim mim majrul, dia isim fa'il, dan kalau kita tengok root word dia malaka ya. Kalau kita nak tengok dia punya tasrif di bilangan 997 dalam jilid 4. Dia ni sebenarnya adalah berfungsi sebagai badal. Kalau kita tengok dia pun majrul ni, dia badal kepada Rabbi tadi kalau Quran bin nas, Rabbi Tuhan kan. Ni maliki ni pun Allah juga Tuhan juga, macam yang kita buat surah Al-Fatihah tadi. Dia sama ya. Jadi dia apa tu Rabbi dengan maliki dia sama i'rab, dia mengikutkan badal. Pada masa sama maliki nas, raja yang menguasai sekalian manusia. So maknanya dia mudhaf ilai. Sebab kita lihat an-nas ini dia adalah apa tu berbaris majrul. Isim makrifah samsiah majrul, dan dia juga adalah isim fa'il seperti tadi juga pada root dia an-nisa di sini. Dan dia adalah seperti saya kata dia mudhaf ilai lah. Ayat yang ketiga ilahin nas, ilahi ni kalau kita tengok dia juga adalah baris majrul, isim majrul, kerana dia juga berfungsi sebagai badal, Tuhan yang disembah. Apa tu tadi maliki kan, Rabbi tadilah juga dia punya apa tu mubdal minhu dia. Mubdal minhu Rabbi, jadi dia badal dia maliki satu, dan yang kedua ilahi ni dia juga ni. Dan kita tengok ilahin nas, Tuhan yang disembah sekalian manusia. So maknanya dia ni adalah mudhaf ilai. That's why an-nasi ni dia baris bawah, dia isim makrifah samsiah majrul, dan dia adalah juga isim fa'il. Yes. So maknanya di sini Tuhan yang disembah sekalian manusia. Ayat keempat surah An-Nas ini berbunyi min syarril waswasil khannas. Dia adalah terdiri dari 4 perkataan, iaitu min syarri al-waswasi al-khannasi. Min seperti yang kita dah buat, dia adalah harfu jar. Apa tu maknanya dari, and then kalau kita lihat syarri, so dia diikuti oleh isim majrul bawah ni. Ni kita pun tadi dah buat banyak kali kan. Ni dia maknanya apa tu dari kejahatan, makna syarri adalah jahat. Al-waswasi, ni juga kita tengok dia adalah baris bawah, maknanya dia pun bisikan, kejahatan bisikan. So maknanya dia ni adalah mudhaf ilai ni, dia baris bawah mudhaf ilai ya. Dan lepas tu kalau kita tengok al-khannasi ni, dia pun baris bawah, tapi dia bukan mudhaf ilai di sini, sebab kalau kita tengok maknanya pun yang selalu mengintai. So maknanya di sini dia adalah naat juga.
Kalau di sini pun dia tak boleh jadi mudhaf ilaih sebab dia ada alif lam kan. Mudhaf dia tak boleh alif lam dan tak boleh ada tanwin. Jadi di sini dia adalah na'at di sini ataupun sifat. Jadi al-waswasi ni adalah man'ut. Jadi dari segi akar kata kita lihat syarri ni akar kata dia adalah syarra. Boleh lihat di bilangan 674 jilid 4 mengenai tasrifnya. Dan al-waswasi ni pun daripada root word dia waswasa. Ya, di bilangan 1107. Makna di sini dari kejahatan bisikan yang selalu mengintai. Kita lihat ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ni di sini allazi ni juga adalah dia juga isim mausul fa. Dia juga adalah berfungsi sebagai na'at yang kedua ya. Lepas tu kita tengok yuwaswisuhu. Ni adalah fi'il mudhari' dengan damah lah. Kalau kita tengok daripada root word dia adalah waswasa. Yuwaswisu kan. Dia adalah ya kan. So dia adalah mudhari' dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir takdirnya huwa di sini. Dan fi ni harfu jar lah. Kita dah selalu buat ni. Suduri dia adalah isim majrur jamak taksir sebab suduri kan daripada perkataan sadara. Dia adalah isim masdar juga. Kalau nak lihat dia adalah di bilangan 702 jilid 4. Maknanya dada-dada ni di jamak taksir kan. Dan kita tengok sudurin nas, dada-dada manusia. Dada-dada siapa? Dada-dada manusia. Itu sebab di sini kita tengok dia adalah mudhaf ilaih. Sebab an-nasi ni adalah isim makrifah syamsiah majrur baris bawahnya sebab dia adalah mudhaf ilaih. So makna di sini yang ia membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ayat yang terakhir iaitu minal jinnati wan nas. Di sini juga kita dapati dia adalah mempunyai 4 perkataan di sini. Min satu, al-jinnati satu, wa satu, an-nasi satu. Min adalah harfu jar dan al-jinnati ni dia adalah isim makrifah kamariyah majrul ya. Dan kita tengok lepas tu diikuti oleh waw ataf kita dan an-nasi ni sebab bila ada waw ataf kita kena adalah maktuf. Kita tengok an-nasi ni dia adalah baris bawah sebab maktuf alai dia adalah al-jinnati ni. So jadi dua-dua adalah berbaris majrul ya. Makna di sini dari kalangan jin dan manusia. Sekarang kita beralih pula kepada surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq ni merupakan ayat yang pertama dalam surah Al-Falaq ni. Jadi kalau kita lihat dia juga merupakan 5 perkataan ya, terdiri daripada 5 perkataan. Qul a'udzu and bi rabbi al-falaqi. Jadi qul a'udzu birabbi ni dia sama macam tadi 4 ni perkataan sama qul a'udzu binnas tadi kan. Rabbi Tuhan manusia ni rabbil falaq. Dia Tuhan waktu subuh. Itu sebab di sini kita lihat dia mudhaf ilaih juga. Jadi kita sini di baris majrul al-falaqi ni pun mudhaf ilaih so dia baris bawah juga di sini. Yang 4 ni semua adalah sama seperti yang telah kita buat tadi. Ayat seterusnya, ayat kedua berbunyi min syarri ma khalaq. Kalau kita lihat di sini ayat ni mempunyai 4 perkataan. Iaitu kita ada min, kita ada syarri, kita ada ma dan kita ada khalaqa. So kalau kita tengok apa tu perkataan min ni. Min adalah harfu jar and then syarri. Syarri ni adalah isim majrur sebab lepas harfu jar min kan. Root word dia adalah syarra and then dia juga kalau kita tengok syarri ma ni dia adalah kejahatan apa yang. Maknanya dia adalah mudhaf ilaih. Jadi ma ni isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Jadi kalau kita i'rab dia adalah fi mahli jarin. Dia ikuti oleh khalaqa ni adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Dia khalaqa dia tersenarai di bilangan 516 jilid 4. Dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir takdirnya huwa. So makna di sini dari kejahatan apa yang dia telah ciptakan iaitu Allah lah ya. Ayat kita yang ketiga ni wa min syarri ghasikin iza waqab. Jadi di sini kita lihat dia adalah juga mempunyai 6 perkataan ni ya. Itu kalau kita lihat dia ada wa, dia ada min, dia ada syarri, dia ada ghasikin, dan ada iza, dia ada waqab. Dan kita tengok wa ni adalah harfun ataf sebab ayat sebelum kita tadi qul a'udzu bil falaq min syarri ma halaq kan min syarri. Min syarri ghasikin. Tadi min syarri ma. Jadi dia punya pattern tu sama kan dengan yang tadi. Sebab kita ada ni ataf. Jadi maknanya dia ataf daripada ayat ke ayat ni sini ya.
So min ni adalah harfu jar, and then syarri ni kita dah buat tadi adalah isim majrul dengan isim masdar dengan root word dia syarra ni. And then syarri ghasikin adalah dia kejahatan malam yang gelap. Ghasikin malam yang gelap. Jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Sebab kita lihat ni ghasikin ni baris dia majrul sebagai mudhaf ilaih. Dan iza ni adalah zarf zaman ataupun maf'ulun fi, maknanya apabila. Dan waqaba ni kita tengok dia adalah fi'il madhi mabni dengan fathah. Word dia waqaba, dia tersenarai di bilangan 1114 dalam jilid 4, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Di sini ghasikin ni dia adalah isim fa'il, root word dia adalah ghasaka. Jadi kita ada dua root word yang baru, ghasaka dan waqaba dalam ayat ni. Maknanya di sini dan dari kejahatan malam yang gelap apabila ia telah gelap. Ayat seterusnya, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Di sini kalau kita lihat, kita juga mempunyai 6 perkataan di sini, iaitu wa satu, min satu, syarri satu, al-nafatsati ni satu, and then fi satu, al-uqadi. Wa ni adalah harfun ataf lah. So min ni adalah harfu jar, and then syarri ni adalah dia seperti tadi juga, syarri nafasa, kejahatan wanita-wanita yang menghembus. Jadi ni mudhaf dan mudhaf ilaih di sini. Dan sebab kita terlihat ni adalah berbaris majrul sebab dia mudhaf ilaih. And then fi adalah harfu jar, maknanya pada, and then al-uqadi. Ni adalah selepas harfu jar dia jadi dia baris bawah juga. Dia maknanya jadi dia isim makrifah kamariah majrul. So dia punya root word dia aqada. Makna di sini dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus pada simpulan-simpulan. Jadi di sini pun kita ada dua root word baru, nafatha maknanya menghembus, dan aqada maknanya simpul. Ayat terakhir kita berbunyi wa min syarri hasidin iza hasad. Ini juga mempunyai 6 perkataan. Kita tengok kita ada perkataan wa, kita ada perkataan min, kita ada perkataan syarri. Sama macam tadi juga kan. Apa tu? Dan kita ada hasidin, dan kita ada iza, kita ada hasada. Jadi pattern dia ni sama macam tadi. Itu sebab kita ada wa ni adalah harfun ataf. Jadi di sini juga maktuf kepada ayat sebelum ni. So min ni adalah harfu jar juga, and then syarri ada seperti tadi juga, iaitu dia adalah mudhaf juga. Syarri hasidin ni kejahatan orang yang dengki ni. Hasidin ni adalah isim nakirah majrul, root word dia adalah hasada daripada isim fa'il. Dan dia adalah mudhaf ilaih, itu sebab dia adalah baris bawah ni, sebab syarri hasidin. Dan iza ni adalah zarf zaman atau maf'ul fi, and then hasada ni juga adalah fi'il madhi mabni dengan fathah, root word dia hasada juga, and then dia tersenarai di bilangan 451 jilid 4. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. So maknanya dia dengki. So makna ayat di sini, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita beralih pula kepada surah Al-Ikhlas. So ayat pertama kita, kul huwallahu ahad. Maknanya kul ni seperti tadilah, dia root word dia adalah qala, makna kata, berkata kan. Jadi dia fi'il amar di sini, jadi maknanya katakanlah. Dan dalam dia adalah fa'il damir mustatir takdirnya anta di sini. Dan huwa ni dia adalah damir munfasil ni. Saya selalu kata damir munfasil selalu boleh jadi mubtada. Jadi maknanya dia di sini. Dan Allahu, dia Allah. Apabila ada mubtada kita kena ada khabar. Allah ni dia Allah maknanya. Allah betul ni mubtada, inilah adalah khabar di sini iaitu isim makrifah samsiah marfu di sini. Khabar pun marfu Dan ahadun ini adalah khabar sani, khabar yang kedua, dia tu yang Maha Esa. Jadi dia di sini adalah isim nakirah marfu juga. I'rab dia juga marfu. Maknanya di sini katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Ayat yang ketiga, Allahus Samad. Kalau kita tengok ayat ni, kita ada hanya dua lah perkataan. Allahu satu, As-Samadu satu. Allahu ni adalah mubtada juga, sebab kita tengok dia adalah marfu'. Kalau marfu' selalunya jadi mubtada kan, saya kata. Dan khabar dia As-Samadu. Dia juga adalah marfu'. As-Samadu ni adalah isim makrifah samsiah marfu'. And then dia adalah isim masdar, dia punya root word dia adalah samada. Maknanya di sini Allah tempat memohon hajat. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Di sini kita lihat di sini dia mempunyai 5 perkataan. Lam satu, yalid satu,
wa satu, lam satu, yulad satu. Kita tengok lam ni adalah harfun nafi dan jazam, dia menidakkan kan. Lepas tu yalid ni. Jadi kita lepas harfun jazam ni, kita tengok dia jadi fi'il mudhari' majzum dengan sukun, yalid dengan sukun sini. Dan dalamnya sembunyi fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Jadi di sini root word dia adalah walada. Dia tersenarai dalam pada bilangan 1121 jilid 4. Lepas tu kalau kita tengok wa ni adalah harfun ataf kita, sebab ke ayat yang perkataan sebelumnya lam yulad. Sebab ni maktuf lam yulad, and then maktuf alai kita adalah lam yalid. Pattern dia sama kan. Lam ni harfun jazam jugalah, nafi dan jazam seperti yang tadi juga. Dan yulad ni dia adalah fi'il mudhari' majhul majzum dengan sukun. Sebab dia lepas ada harfun jazam, dia jadi majzum lah. Ya, and then sebab dia majhul ni, jadi kita lihat dia adalah dalamnya tersembunyi naib fa'il, iaitu damir mustatir takdirnya huwa. Maknanya di sini tidak ia beranak dan tidak ia diperanakkan. Ayat terakhir surah Al-Ikhlas kita ni berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. So kalau kita lihat di sini dia ada mempunyai 7 perkataan. Wa satu, lam satu, yakun satu, la satu, hu satu, kufuwan satu, ahadun satu. Kalau kita pecahkan ya. So kita tengok wa harfun ataf, sebab dia ni adalah ataf ayat ke ayat seperti yang saya kata tadi. Dia tadi lam yalid kan. Sekarang dia lam yakun. Jadi kan pattern dia sama. Jadi ini adalah harfun ataf. Seterusnya lam adalah harfun nafi dan jazam. So sebab tu kita tengok yakun ni adalah fi'il mudhari' nasri majzum. Sebab lepas harfun jazam kan dengan sukun, dan root word dia adalah kana, tersenarai di bilangan 929. Dan kalau kita tengok seterusnya la, dan dia adalah maknanya bagi, dia adalah harfu jar, dan hu dia adalah damir huwa. Jadi di sini adalah jar wa majrur seperti yang telah kita buat dulu. Sepatutnya harfu jar li, tapi bila dia bertemu dengan damir huwa dia jadi la ni. Ni kita buat juga dulu kan. Dan kufuwan ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah merupakan khabar yakun ni, tapi sekarang dia adalah dahulu sebelum isim yakun, jadi di sini dia adalah khabar muqaddam, ya. Dan jadi ahadun ni kalau kita lihat dia adalah isim yakun muahhar. Jadi isim muahhar yakun ya. Jadi kita tengok di sini isim seperti yang kita dah buat dahulu, isim kana kan, dia adalah marfu, dan khabar kana dia adalah mansub. Jadi dia adalah serupa, dia adalah family yang sama ya. So maknanya di sini dan tidak adalah baginya serupa atau setara seorang pun, iaitu Allah tu, tak ada siapa pun yang sama dengan dia ya. Kita beralih kepada surah Al-Kafirun pula ya. Ayat pertama kita adalah kuliah ayyuhal kafirun ni. Kalau kita lihat dia adalah terdiri daripada 3 perkataan ya. So kul satu, ya ayyuha satu, dan al-kafirun satu. Jadi kita tengok kul ni seperti yang tadilah, dia fi'il amal dengan root word dia adalah qala, iaitu berkata. Jadi sini katakanlah. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya anta di sini ya. Ya ayyuha ni, ni kita dah belajar dulu kan, nidak dan munada ni ya. Wahai kata seruan kan. Al-kafiruna ni dia adalah isim ma'rifah kamar yang marfu', dan dia adalah jamak muzakkar salim. Dia juga adalah isim fa'il daripada root word dia adalah kafara. Dan dia juga sini dia adalah na'at di sini ya. Dia fungsi dia adalah sebagai na'at orang-orang kafir kan. Ayat yang kedua kita ni mempunyai 4 perkataan ni. La a'budu ma ta'budun. Kalau kita tengok, kita ada perkataan la, kita ada a'budu, kita ada ma satu, lepas tu kita ada ta'buduna ni. Jadi la ni adalah harfu nafi lah. Ni kita buat banyak kan, dan maknanya tidak. Dan a'budu. Tadi kita dah abada, daripada perkataan abada, fi'il mudhari' marfu' dengan damah ada di sini. Dan dalamnya terpunyai fa'il dan mustatir takdirnya ana, sebab ada alif kan di sini. Ma ni adalah isim mausul dan dia adalah di sini berfungsi sebagai maf'ulun bihi. Dan ta'buduna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun, dia juga adalah abada. Dalamnya tersembunyi fa'il dan muttasil mabni dengan waw takdirnya antum fi mahli rafi'in. So maknanya tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. Ayat kita yang ketiga ni berbunyi wala antum abiduna ma a'bud.
So kalau tengok dia adalah mempunyai 6 perkataan. Wa 1, la 1, antum 1, and then abiduna 1, and then ma 1, a'budu 1. Kita tengok wa ni adalah harfun ataf sebab kita lihat ayat sebelum ni la a'budu ma ta'budun kan. So ni la antum abiduna ma a'bud. So kita tengok dia punya pattern adalah sama. Jadi tu wa ni wa ataf ayat ke ayat. And then la ni adalah harfun nafi, and then antum ni adalah damir munfasil untuk antum, dan selalunya damir munfasil dia akan berfungsi sebagai mubtada di sini. Dan abiduna ni bila kita ada mubtada kita ada khabar. So abiduna dia adalah sebagai khabar sebab kita tengok dia pun adalah marfu di sini ya. Dan kalau kita tengok dia juga perkataan root word dia adalah abada. Dan dia juga adalah jamak muzakkar salim di sini. Dan kita tengok ma ni dia adalah juga isim mausul, dia sebagai maf'ulun bihi di sini. Dan a'budu ni adalah fa'il mudhari' marfu' dengan dhamma, root word juga abada. Dan dia dalam tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya ana di sini. Ni kita dah buat tadi juga ni ada alif ni kan. So mana di sini, dan tidak kamu penyembah-penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat kita adalah wala ana abidum ma abattum. Di sini kalau kita lihat kita mempunyai 6 perkataan. Wa 1, la 1, and then ana 1, abidun 1, ma 1, abattum 1. Wa ni harfun ataf lah, and then la ni harfun nafi, and then damir ana ni ada apa tu, ana ni dia adalah mubtada lah, damir mufasil kan. And then abidun adalah dia isim nakirah marfu, dia juga adalah sebagai khabar. Ni mubtada, ni adalah khabar. Dan lepas tu dia ada maf'ulun bihi. Kita ada selalu apa tu selalunya kan apa tu isim mausul sebagai maf'ulun bihi. Ini maknanya apa yang. Dan abattum ni adalah fi'il madhi mabni dengan sukun, root dia abada, and then dalamnya tersembunyi fa'il damir mutasil mabni dengan ta takdirnya antum fi mahli rafi'in. So makna di sini, dan tidak aku penyembah apa yang kamu telah sembah. Ayat kita yang kelima, wala antum abiduna ma'bud ni. Di sini kalau kita lihat kita mempunyai 6 perkataan ya. So kita tengok wa 1, la 1, and then antum 1, abiduna 1, ma 1, a'budu 1. Dan wa seperti tadi, la pun kita dah buat tadi, harfun ataf dan harfun nafi. Antum ni kita dah buat juga, damir antum iaitu dia adalah mubtada, damir munfasil. And then abiduna pun kita dah jumpa tadi, dia adalah isim marfu, dan dia di sini adalah sebagai khabar sebab sini mubtada antum betul mubtada, di sini juga dia adalah khabar di sini. Dan ma maf'ulun bihi, jadi pattern sama yang macam tadi. Dan a'budu ni pun dia adalah apa tu fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir takdirnya ana. Ini pun kita dah buat tadi sama So ayat ni maknanya, dan tidak kamu penyembah-penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ni ayat kita yang terakhir. Dia mempunyai 9 perkataan. Nampak pendek tapi banyak perkataan ni. So, la 1, kum 1, dinu 1, kum 1, wa 1, li 1, ya 1, di 1, ni 1. Jadi tu kalau kita tengok memang ada 9 kalau kira ni. La ni adalah harfu jar. Dan apa tu maknanya bagilah, dan kum dia damir antum. Jadi ni dua-dua ni adalah jadi jawab majrur, dan dia ni juga selalu masa kita buat khabar dan mubtada dulu. Ni adalah khabar muqaddam. Jawab majrur selalu boleh jadi khabar muqaddam kalau dia mendahului mubtada. So kalau kita tengok dinukum ni dia adalah mubtada muakhar. Dia juga ada mudhaf ilaihi ya. Ni maknanya agama kamu. Ni bagi kamu agama kamu. Dan kita tengok ada harfun ataf wa dan makna dan di sini So li ya apa tu kalau kita tengok ni bagiku. Li ni adalah harfu jar, dan ya ni adalah damir ana. Dan kita tengok dia adalah juga sebagai khabar muqaddam. So pattern dia sama dengan yang tadi. Sebab kita ada ataf di sini. Lakum dinukum waliyadini. Jadi kita tengok dia sama kan pattern ni. Dia 4 huruf ni dengan 4 huruf ni adalah sama patternnya. So ni adalah khabar muqaddam li, dia juga jawab majrul. Dan kita tengok dini ni. Dini ni adalah apa tu maknanya agama kan. Dia adalah isim majrul, dan dia adalah berfungsi sebagai mudhaf dia. And then ni adalah mudhaf ilaihi, dia adalah damir ana di sini. Ni kita pun dah buat dulu, damir ana banyak macam-macam bentuk dia kan. So makna di sini bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
Sekarang saya nak share dari perkataan yang saya merah-merahkan tadi berasal daripada fi'il dan juga isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar. Saya dapat perkataan ni untuk menjadi perbenaran kata kita. Sebab saya kata dalam bila kita membuat mencari akar kata, fungsinya adalah untuk membina perbenaran kata kita, ya, vocabulary kita. So ini adalah perkataan-perkataan dalam 5 ayat yang telah kita laksanakan. Dalam cantahan ni, saya share pula mengenai perkataan yang berbentuk isim yang saya pick up daripada surah-surah yang kita telah buat tadi. Ini adalah mengenai perkataan-perkataan damir yang telah kita jumpa tadi. Dan di sini adalah mengenai perkataan harfun yang telah juga kita jumpa dalam ayat-ayat tadi. Jadi ni kita akan bina mengenai perbenaraan kata kita. So dalam buku saya sebenarnya saya telah dalam jilid 3A dan 3B dan saya telah mendapati sebanyak 1,600 kata akar atau akar kata, ya. Dan saya telah muatkan dalam jilid 4. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.